Allah SWT telah sampaikan kita sekali lagi ke rumah Allah untuk kita dapat tunaikan satu daripada perintah Allah SWT yang sangat-sangat agung, iaitu kita dapat menunaikan sembahyang berjemaah, sembahyang fardu secara berjemaah. Itu sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bila kita mendengar azan, bila sampai kepada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka kita akan menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk apa? Untuk supaya kita menafikan kudrat dan upaya kita. Marilah datang kepada sembahyang, marilah datang kepada kejayaan, dan kita akan jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Apa cara kami sampai ke rumah Allah, apa cara kami sampai untuk kami dapat tunduk di hadapan Allah pun tidak ada daya dan tak ada upaya melainkan izin daripada Allah. Kerana kita sampai sini tuan-tuan bukanlah kerana keupayaan kita. Kalau lihat kepada keupayaan, ada orang yang lebih upaya daripada kita. Bukan lihat kepada masa kita, mungkin ada orang yang lebih lapang daripada kita. Bukan juga lihat daripada segi harta kita, ada orang yang lebih berharta daripada kita. Tapi ini semua kerana kasih sayang dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kendaki kebaikan pada dia, Allah akan bagi kefahaman agama. Macam mana faham agama? Dia boleh beza. Pada masa ini apa yang saya perlu buat? Tahu dua perkara bertembung. Kita mencari sesuatu dalam hidup kita, cari rezeki juga perintah Allah. Kita mendirikan sembahyang juga perintah Allah. Tapi satu orang yang Allah bagi faham agama, bila sampai pada waktunya dia akan dahulukan untuk kita dapat sembahyang. Itu jauh lebih besar daripada perintah-perintah yang lain. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini saya sebelum kita mulakan ingin memberi ta'aruf kepada tuan-tuan. Sepatutnya malam ini ada ustaz yang lain, saya hanya sebagai pengganti. Di pengganti ni perlu juga kadang-kadang. Kalau main bola tak ada sub, kurang pemain. Jadi kadang-kadang perlu ada pengganti. Jadi saya ini sebagai pengganti saja, bukan pemain utama. Nama saya Hashimi bin Ali Ho, berasal daripada Sabah. Jauhlah sikit. Tapi tuan-tuan jangan risau, insya-Allah malam ini kita punya perkongsian bahasa KL. Walaupun duduk asal Sabah, tapi dah duduk sini lama dah, lebih kurang 20 tahun. Belajar sini, kahwin orang sini, mengajar pun, surau masjid pun kat sini juga. Jadi insya-Allah bahasa perkongsian kita pada malam ini dengan bahasa Kuala Lumpur, harap-harap tuan fahamlah. Dan saya akan bawakan satu kitab, Mishkatul Masabih, bab kelebihan orang-orang fakir dan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini kitab hadis, menghimpunkan lebih kurang 6,000 hadis. Dan ada bab-bab tertentu lah. Dia macam juga kita hadis yang lain menghimpunkan bab-bab yang tertentu. Dan banyak hadis-hadis yang dihimpunkan ini mengenai amalan seharian kita dan sifat-sifat kebaikan kepada kita. Dan salah satu bab yang saya ingin pilih malam ini, bab kelebihan orang fakir dan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya pilih bab ini? Kerana dengan kita mengambil tabarruk, ambil keberkatan, kita baru melepasi daripada hari-hari bahagia, kita menyambut maulid keharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit kita mencungkil ataupun kita ingin memahami lagi bagaimanakah kehidupan Nabi. Tidak mungkin kita mengatakan kita beriman, kita kenal Allah, kita ada makrifah kepada Allah, tapi kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jalan pertama kita nak kenal Allah, jalannya Allah katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau mereka in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ingin mencintai Allah, jalannya ialah kenalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu untuk makrifah kita kepada Allah ialah dengan kita makrifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak makrifah pada Nabi? Macam mana kita nak kenal Nabi? Macam mana kita nak cinta Nabi? Sedangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri masih jauh daripada bayangan kehidupan kita, masih jauh daripada apa yang kita faham. Jadi hari ini kita kena perlu belajar lagi dan lagi sudut-sudut macam mana kehidupan Nabi. Kita biasa dengar perjuangan Nabi, kita biasa dengar macam mana penghijrahan Nabi. Di malam hari ini kita baca sikit tentang
wa ma kana min aisyin nabi, bagaimana nabi hidup. Dan cuma uniknya bab ini digabungkan dengan dua bab, iaitu bab kelebihan orang fakir dan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dihubungkan dua bab tersebut? Para ulama kita kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya fakir, tuan-tuan. Fakir. Kalau kita lihat macam mana sejarah Nabi, sangat-sangat susah, sangat-sangat sukar, miskinnya Nabi itu, Allahu Akbar. Sehingga Hadrat Fatimah radhiyallahu anha kata, tidak mungkin kami akan makan satu hari kenyang lebih daripada sekali. Satu hari sekali je kenyang, paling lebih, tak lebih. Begitu susahnya mereka. Dan kadang-kadang kami tidak ada, dalam lauk yang kami makan tidak ada melebihi daripada 2 jenis lauk. Dan bila kami makan daging dan minyak, bukan kira satu lauk, itu adalah dikira 2 mata lauk. Masya Allah kan. Kita makan dalam gulai, kita nampak ada minyak, ada sayur, ada ikan. Kadang kita kata itu semua satu lauk. Tak, bagi Nabi, bagi keluarga Nabi, itu kira lauk-lauk yang berlainan. Itu dah kira banyak dah. Kita hari ni berapa mata lauk, wallahu alam. Banyak. Begitu susahnya Nabi. Mengapa Nabi ambil jalan itu? Para ulama kata Nabi SAW ingin ajar kita sebagai umat. Bukan Nabi tidak boleh hidup senang. Nabi SAW itu takdirnya, ulama kata tidak seperti mana kehidupan kita. Kita ini manusia biasa. Allah SWT telah letakkan takdir kita secara idtirar. Secara idtirar maksudnya sudah ditulis oleh Allah. Innallaha katabar rizqa qabla 50,000 sana. Allah Ta'ala telah tulis rezeki manusia itu 50,000 tahun sebelum dijadikan. Kita belum lagi duduk kat dunia, belum lagi masuk perumah kita, dah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sekian sipulan-sipulan macam mana hidup kita, macam mana rezeki kita, macam mana berapa banyak kita makan dalam hidup kita. Semua sudah ditulis. Bukan menafikan kita tinggalkan kerja kita, itu satu sunatullah, perlu dibuat. Bahkan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara yakinnya, yang perlu kita yakin bahawasanya kehidupan kita sudah diatur oleh Allah dari segi rezeki. Ada orang kadang nampak biasa je hidup dia. Tengok macam kerjanya pun tak payah, tapi Masya Allah, Allah bagi satu kesenangan hidup pada dia. Dan ada orang kadang-kadang kerjanya siang malam, banting tulang, tapi kehidupannya begitu juga. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu dipanggil rezeki. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Nabi diberikan ikhtiar. Kita dipanggil idtirar dalam bab rezeki. Tapi Nabi itu ikhtiar, dibagi pilihan. Bukti dia, dalilnya, Allah SWT telah utus Jibril AS kepada Nabi SAW di Mekah. Bagi offer kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau kamu mahu, aturidu an najal hazil batha zahaba, kalau kamu nak kami jadikan semua batha ini. Batha ini satu padang pasir di luar Mekah. Zaman sekarang tak adalah. Kita tengok Mekah sekarang dah maju. Dulu di luar Baitullah, Masya Allah, pasir besar. Pasir yang terlalu luas, padang pasir. Kalau kamu mahu, ya Rasulullah, kami jadikan semua padang pasir batha ini menjadi emas, supaya kamu menjadi orang paling kaya. Di offer oleh Allah kepada Rasulullah. Kalau agak-agaknya kalau offer pada kita tuan-tuan macam mana? Jadi paling orang kaya, jadi banyak orang yang emas. Datang Jibril, datang malam ni, tanya siapa antara orang masjid ni, orang surau ni, nak jadi kaya, duduk sebelah kanan. Nak jadi miskin, duduk sebelah kiri. Contohnya kan. Jangan kata tuan-tuan dengan saya duduk sebelah kanan. Sebab apa? Naluri lumrah hidup kita ingin senang. Tapi Nabi SAW jawapannya tidak begitu. Nabi SAW apa yang dipilih? Maka Nabi kata, ingin aku satu hari kenyang dan satu hari dalam keadaan lapar. Bila mana aku kenyang, li'an aku nak abdan syakur, supaya aku jadi hamba yang syukur pada Allah. Nabi nak ajar kita, bukan hanya hidup senang saja, bukan hanya hidup susah saja. Nabi tunjuk pada kita, Nabi ambil pilihan, satu hari senang, satu hari susah, satu hari dalam kenyang, satu hari dalam keadaan lapar. Bila aku kenyang, li'an aku nak abdan syakur, supaya aku jadi hamba yang syukur pada Allah. Ajar kita umat supaya bila dapat nikmat, kita syukur pada Allah. Dan Nabi kata, satu hari aku dalam keadaan lapar, li'an aku nak abdan sabur, supaya aku menjadi hamba yang sabar kepada Allah. Ini Nabi SAW, tuan-tuan, sanggup begitu hidupnya. Bukan Nabi tak boleh jadi kaya, boleh. Lebih kaya lagi, bahkan di offer oleh orang-orang Mekah sendiri. Kamu nak jadi pada orang paling kaya, kami jadikan kamu orang paling kaya. Kami himpunkan semua harta untuk kamu, wahai Muhammad. Kalau kamu nak pangkat, kami jadikan kamu orang ketua kepada kami. Tapi ditolak oleh Rasulullah. Tuan-tuan, itu jadi satu perkara yang perlu kita dapat daripada kisah itu. Maknanya Nabi sanggup ambil jalan susah.
sanggup ambil jalan mujahadah. Sebab Nabi yakin firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Orang yang mujahadah pada jalan kami, orang yang mujahadah dalam untuk agama kami, maka kami akan buka pintu-pintu hidayah. Allah akan bagi hidayah. Untuk siapa? Nabi buat nama Nabi mujahadah, Nabi buat susah untuk hidayah untuk Nabi. Tidak tuan-tuan. Nabi itu orang yang sempurna hidayahnya pada Nabi. Tapi Nabi sanggup susah kerana umat ini, kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tahu Nabi tidak mungkin pergi keluar daripada Hijaz. Nabi paling pun dalam Hijaz saja. Jadi Nabi sanggup mujahadah supaya hidayah itu dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi untuk disebarkan di seluruh alam. Hasilnya hari ini kita dapat agama kerana pengorbanan orang-orang dahulu. Pengorbanan kesusahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Nabi ambil jalan susah. Kehidupan Nabi sendiri sangat-sangat sukar. Fakir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu riwayat yang masyhur, Nabi selalu doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsyurni ma'a zumaratal masakin. Masya Allah tuan-tuan, doa ini doa yang saya dan kita semua mungkin sukar untuk doa. Mungkin sukar kalau kita pergi Mekah, dekat depan Baitullah, depan kita depan Multazam, biasa doa apa yang kita doa? Kalau boleh kita doa yang senang-senang. Ya Allah, mudahkan projek-projek saya, mudahkan kerja saya, bagi maju lagi kerja, bagi maju lagi segala perkara apa yang kehidupan dunia kita, itu biasa kita doa. Tapi Nabi tidak. Nabi bercanggah dengan keinginan manusia biasa. Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku sebagai satu orang miskin. Mampu tak mampu kita doa gitu? Nak jadi miskin tuan-tuan, tak mampu kita, jauh kita. Wa amitni miskinan, matikan aku sebagai seorang miskin. Wahsyurni ma'azumaratil masakin, di akhirat nanti bangkitkan aku bersama dengan orang miskin. Begitu Nabi mencintai orang-orang yang miskin dan mencintai kehidupan orang miskin. Supaya ajar kita di kehidupan orang miskin ini satu perkara yang banyak Allah SWT simpan, banyak sangat kelebihannya. Dan malam ini kita baca beberapa hadis tentang kelebihan kemiskinan, kan? Bukan makna kita miskin, tidak. Setiap tu ada dia punya setiap keadaan tu ada dia punya kelebihan dia. Miskin ada kelebihan dia, kaya juga ada kelebihan. Kita cuma bab ini bab kelebihan miskin. Bab kelebihan kaya pun ada juga. Nabi kata la hasada illa fistatain. Tidak kita perlu tidak diharamkan satu orang itu dengki kepada orang lain melainkan pada dua tempat. Di tempat dibenarkan apa? Satu orang rajulun atahallahu malan yunfiqu ana al-laili wa an-nahar. Kamu boleh dengki satu orang yang mana ada harta siang malam dia infak harta dia. Maknanya itu siapa? Orang yang mempunyai orang kaya. Itu kelebihan tu orang kaya. Orang kaya pun ada kelebihan dia. Orang miskin juga ada kelebihan dia. Dan keburukannya pun ada. Miskin pun ada keburukan dia, kaya pun ada keburukannya. Kan Nabi ajar kita dalam hadis Bukhari satu doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ghina wal faqar. Ya Allah, jauhi kami daripada keburukan kaya dan miskin. Sebab dalam miskin ada keburukan, dalam kaya juga ada keburukan. Tapi sebaliknya, kalau kita manfaatkan dengan baik, dalam kaya juga ada kebaikan, dalam miskin juga ada kebaikan. Cuma bab ini kelebihannya tentang orang-orang miskin. Jadi hadis yang pertama daripada bab ini, kita baca kalau ikut kitab ini hadis yang ke-5231. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'asa madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rawi Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'asa madfu'in. Perawi hadis ini ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masyhur nama dengan Abu Hurairah ni. Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Dipanggil Abu Hurairah kerana beliau menyukai kucing. Biasa jaga kucing. Dia jaga kucing ni bagus juga. Sunnah-sunnah sahabat-sahabat Nabi. Cuma kita kena hati-hati. Orang dulu dia jaga kucing tak apa. Dia dua orang Arab ni duduk dalam daur. Daur maknanya di dalam tembok. Tanah rumah atas tanah. Kalau kucing kencing pun atas tanah juga. Rumah kita ni flat, rumah kita teres yang sempit. Kalau kadang-kadang kucing makan kat rumah kita, pergi kencing kat buang air kat rumah jiran, dia akan mengganggu. Jadi kita kadang-kadang kena hati-hati. Mencintai kucing, menjaga makhluk Allah bagus, tapi hati-hati jiran juga perlu dijaga. Kita kena hati-hati dalam bab tu. Apa yang saya sebut tentang Abu Hurairah ini sedikit, kelebihannya ialah
Allah SWT berikan dia dipanggil kekuatan hafalan. Kita masyhur dia sebagai satu orang perawi hadis. Para ulama kata yang keajaibannya ialah kerana beliau memasuki Islam ketika dah di 7 Hijrah. 7 Hijrah. 7 Hijrah Nabi wafat dalam 11 Hijrah. Maknanya dia sempat dengan Rasulullah hanya 4 tahun. 4 tahun itu ulama kata kalau nak dihimpunkan hadis seperti mana yang dihimpunkan oleh Abu Hurairah takkan sempat. Dan lewat dah masuk Islam, baru nak himpun hadis. Tapi Abu Hurairah tak patah semangat. Duduk dalam masjid Nabi, duduk dalam majlis Nabi 24 jam. Apa saja hadis yang diingat, apa saja yang dibacakan oleh Nabi, semua diingat oleh Abu Hurairah. Nak bagi tahu pada kita, tidak ada istilah terlewat dalam kita menuntut ilmu, tuan-tuan. 4 tahun bersama Rasulullah, macam-macam hadis dia dapat, sehingga masyhur antara orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita kadang-kadang gitu, kita dah lewat dah menuntut ilmu. Sebahagian kita kadang kerja 20 tahun, 30 tahun dah pencen, baru ada masa nak duduk majlis ilmu. Bismillah, ambil manfaat itu, ambil masa yang kita ada, sakit baki daripada hidup kita manfaatkan untuk kita menuntut ilmu. Jangan rasa tak sempat nak ngaji ni Ustaz, nak baca Al-Quran pun dah, lidah pun dah terbelit-belit lah, tak sempat lagi. Ni Allah bagi kita contohnya Abu Hurairah, 4 tahun terakhir bersama dengan Nabi dimanfaatkan. Sampai keadaan dia tak ada kerja, duduk dalam majlis Nabi itu jadi al-sufah. Duduk je belajar hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kadang-kadang dia pengsan. Sebab tak makan berhari-hari. Masya-Allah. Kita pun hairan macam mana orang macam ni ada zaman Nabi, tak kerja ke mereka ustaz? Wallah alam tu rezeki mereka. Mereka sahabu sufah ni biasa rezeki mereka melalui sedekah-sedekah orang-orang Islam. Kadang-kadang tak ada makanan sampai tahap sebahagian mereka pengsan. Begitu dahsyatnya mereka dalam menuntut ilmu, tuan-tuan. Tapi orang-orang beginilah yang menjadi permata dalam Islam. Nama mereka disebut sampai hari kiamat. Siapa Abu Hurairah? Semua orang tak kenal. Siapa yang tak kenal Abu Hurairah? Masya Allah. Hadis-hadis begitu banyak daripada riwayat-riwayat beliau. Jadi beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ada sifat-sifat orang miskin. Nabi bagi tahu tentang satu kelebihan orang miskin, apa dia? Rubba ash'asa madfu'in bil abwab. Ada setengah manusia yang ash'as, rambut mereka bergerbangan, menggambarkan tentang kemiskinan seseorang. Madfu'un bil abwab, bukan setakat rambut bergerbangan. Tak terurus. Kita tengok orang-orang yang orang-orang yang berpeleseran, orang-orang tak ada rumah, kadang tengok rambut dia. Bukan itu saja sifat mereka. Kadang-kadang Nabi kata madfu' bil abwab, bila mereka berada depan rumah kamu, mereka ditolak-tolak oleh manusia. Jumpa orang ni tolak. Apa kamu minta sedekah? Jumpa kat kedai kan kita jumpa orang macam tu. Tapi Nabi bagi peringatan kepada kita. Setengah orang yang susah begini, kamu tengok dia pun kamu tak nak jumpa. Tengok muka dia pun kamu kata macam tak betul. Tapi ada antara mereka yang Nabi kata lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau mereka bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan perkenankan sumpah mereka. Maksudnya apa? Doa mereka makbul di sisi Allah. Orang-orang susah, tuan-tuan, ada tak orang begini sekeliling kita? Orang susah-susah gini sentiasa ada. Datang ketuk rumah kita. Assalamualaikum, boleh bagi RM1, RM2? Kadang ada orang gitu. Memang betul-betul susah. Ni kalau orang yang ambil kesempatan, kita tak nafikan lah, perlulah kita ambil tindakan. Tapi kalau ada orang yang nampak betul-betul susah, tuan, apa yang kita boleh bagi-bagi. Tak banyak sikit, tak sikit pun janganlah kita sampai memaki hamun. Sebab apa? Dikhawatiri doa-doa mereka itu memberi kesan dalam hidup kita. Kalau kita tolak dengan cakap, dengan perkataan-perkataan tak baik, kan Asyik, muka kamu je Asyik, semalam dah ada datang, ini datang lagi. Kita pun tak bagi duit. Jumpa rumah sebelah pun dia tak sama juga, layanan yang sama. Sampai 10 rumah dia tak dapat apa-apa. Sebab apa? Kita dengan persepsi dan sangkaan kita yang tak baik. Walhal dia memang orang yang perlu. Tuan-tuan, kalau dia keluar dengan keadaan sedih begitu, ulama kata itu satu doa juga untuk kita. Allahu Akbar. Tak perlu dia angkat tangan, Allah tuan rumah ni, ya Allah kau bala. Tak. Dia punya kesedihan sudah cukup untuk memberi kesan dalam hidup kita. Tapi dia gembira dengan kita punya layanan, dengan kita punya sedikit bantuan kita. Masya Allah. Tak perlu dia angkat tangan depan rumah kita. Dia gembira dengan sedikit pemberian kita, RM1, RM2, secupak beras, 2 cupak beras. Masya Allah. Paling tidak pun dengan perkataan kita, minta maaf tuan, saya tak boleh bagi apa-apa, paling tidak saya boleh bagi doa. Itu kegembiraan, dia gembira dengan perkataan kita yang baik. Masya Allah. Itu sudah satu
keuntungan dalam hidup kita. Untung hidup kita, berkat hidup kita bukan dengan sebab kita punya harta, tak. Kadang-kadang dengan doa orang susah. Doa anak isteri kita yang kita jaga mereka, doa jiran-jiran kita yang bantu kita, doa kawan-kawan kita, doa orang sekeliling kita, doa orang-orang susah yang kita jumpa mereka, tuan-tuan. Mereka ni, doa mereka ada khusus yang ada ni, Allah telah sediakan di dalam doa-doa mereka tu kebaikan untuk kita. Ni supaya kita kena berhati-hati bila kita jumpa dengan orang-orang yang susah. Bagi apa yang kita boleh bagi, tak banyak sikit. Bahkan itulah sebenarnya kita punya rezeki kita. Rezeki kita ni, ulama kata bukan apa yang kita pakai, yang kita ada sekarang dalam kita punya bank, dalam kad kredit kita, dalam kad debit kita, kita simpanan kita di hari tua. Ini bukan rezeki sebenar kita. Rezeki sebenar kita kat dunia ni, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu saja. Yang lain tu semua persiapan untuk anak cucu kita. Tak, kita sebagai penyimpan saja. Itu rezeki dunia kita. Rezeki akhirat kita mana? Rezeki akhirat kita, apa yang kita bagi pada orang. Apa yang kita bagi pada orang, itulah rezeki kita sebenarnya di akhirat sana. Kalau kita ada perasaan begini, kita bagi sebab apa? Sebab kita memerlukan untuk kita punya simpanan di akhirat. Rasa-rasa tuan-tuan, kita loket tak nak bagi. Tak loket, tuan-tuan. So apa? Kita tahu keperluan kita. Akhirat saya perlu ni. Allah sediakan akhirat nanti currency-nya bukan kita tak tengok bank kita kat dunia, tak, tuan-tuan. Currency dia adalah amalan kita. Apa yang kita bagi, apa yang kita bantu manusia. Bahkan Nabi SAW sabda dalam satu hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Satu orang membantu satu orang yang lain di dunia ini satu masalah. Satu masalah dunia, Allah akan bantu dia dengan satu masalah di akhirat. Sama tak masalah dunia dengan masalah akhirat? Sama sekali tidak sama. Ya tak? Dunia kita bermasalah, harta kita masalah itu. Orang halong nak kejar kita, bank kejar kita, boleh lari lagi dua negara. Tak duduk Malaysia, duduk pergi Thailand ke, pergi China ke. Masih ada tempat kita nak lari. Tapi akhirat kalau kita bermasalah, tuan-tuan, la ma'ziratal yaum. Allah kata tidak ada tempat lagi untuk kamu bagi alasan di sini. Bahkan manusia pada masa itu, manusia akan lari daripada manusia yang lain. Anak lari daripada bapa lari daripada anak, isteri lari daripada suami lari daripada isteri. Sebab apa? Pada hari itu manusia akan saling tuntut menuntut. Kita akan tuntut, nak cari pahala. Bapa akan cari anak, minta pahala. Yang ni minta pahala, yang ni, yang si isteri pun begitu juga. Minta pahala. Abang tak ajar saya dulu. Tu dia. Dia nak berlepas diri daripada kesalahan, maka dia akan menuntut manusia. Jangan kata manusia dengan manusia, haiwan pun Allah akan bangkitkan di akhirat untuk tuntut manusia. Begitu dahsyatnya kehidupan akhirat, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga dari dosa kan. Tengok tiba-tiba dah masuk syurga tu, datang lembu kita kan. Pak Haji, kamu jangan masuk lagi. Kamu ingat tak ingat kat dunia dulu, kamu simbah saya dengan asid. Ada pula lembu saya kat sini. Tuan-tuan, binatang pun akan tuntut. Terus dalam hadis sebut, di akhirat nanti, tentang kisah tentang dua orang wanita. Satu wanita penzina, satu wanita yang mukminah. Wanita penzina, hadis itu masyhur dalam Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Bukhari pun ada. Wanita penzina di zaman Bani Israel, Nabi SAW kata, kerjanya penzina. Satu orang baghia, pelacur, kalau bahasa kasarnya. Tapi kerana sedikit amalannya, ihsannya kepada satu ekor anjing yang dijumpa tepi jalan, yang mana dalam keadaan kehausan, dibukanya kasutnya, dicedoknya air, diberinya kepada anjing tersebut, air tersebut. Ulama kata kalau lihat kepada amalannya tak ada apa-apa. Dia satu orang penzina yang dibagi air tepi jalan saja kotor. Kalau bagi minum pada kita pun, kita tak mau minum air tersebut. Dan yang dibagi pun anjing pula, satu ekor binatang yang tidak ada, yang kita kata haram kalau kita nak sentuh pun. Tapi ulama kata kerana perasaan ihsan itu kepada seekor anjing tadi, Allah ampunkan wanita penzina tadi, Allah akan masuk ke dalam syurga di akhirat. Besar sifat ihsan itu, tuan. Kita merasa ihsan kepada makhluk Allah Ta'ala. Sebaliknya satu orang wanita yang mukminah di zaman Bani Israel, Nabi kata, Masya Allah, dia sawamah gawamah, puasa hebat, sembahyang hebat. Sedikit kesilapan dia telah menutup satu ekor kucing, dan kucing itu dibiarkan berhari-hari tak makan, hatta ya'kula min hasisil ard. Dia terpaksa dia makan daripada serangga-serangga bumi. Dia kena tutup, sampai dia mati kucing tadi.
Akhirat nanti Nabi kata dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Wanita beriman sedikit silapnya kepada makhluk Allah, Allah campak dalam neraka. Satu wanita penzina, sebaliknya Allah kasihkan dia kerana dalam hatinya ada ihsan pada binatang, Allah masukkan dalam syurga. Apatah lagi kalau yang kita ihsan tu tuan-tuan, satu orang manusia, Masya Allah, berapa besar kebahagiaan kita akan dapat di akhirat. Sangat-sangat besar. Apatah lagi kalau yang kita ihsan tadi, yang kita tolong tadi, keluarga kita sendiri, Masya Allah, itu jauh lebih besar. Sedangkan kerana Nabi kata khairukum li ahlikum, sebaik-baik kamu adalah orang yang buat terbaik pada keluarganya. Kadang-kadang kita ni ada kesilapan faham. Kita buat baik dengan kawan-kawan, Masya Allah, hebat. Nak makan mana, nak pergi bercuti mana dengan kawan-kawan boleh. Tapi dengan adik-beradik ni Allah, jauh gitu. Tengok adik-beradik telefon je hujung bulan, ni adik ni pak apa ni, angah telefon ni mesti nak pinjam duit. Nampak? Kita dengan adik-beradik kadang-kadang gitu. Tak boleh nak dekat. Tapi dengan orang lain, dengan kawan-kawan, dengan ni, Masya Allah, boleh berlaku. Sedangkan yang lebih dekat lebih berhak untuk dibantu. Kita bantu apa yang kita mampu. Dan yakin itu rezeki kita, Allah akan bagi kita di akhirat. Kita yang perlu. Bila kita bagi, bukan orang lain perlu. Kita berat bagi sesuatu. Sebab apa? Kita merasakan orang lain perlu. Kita rasa masjid perlu, kita rasa surau perlu, kita rasa madrasah yang perlu, kita rasa anak-anak yatim yang perlu, orang-orang susah yang perlu. Jadi kita susah nak bagi. Tapi kalau kita rasa kita perlu, macam hari ni kita nak makan, kita berkira-kira tak nak makan. Kejap lagi isyak kita balik, saya tak nak makan lah, saya syuk makan je. Semalam bagi makan, hari ni makan lagi, tadi makan. Kita tak pernah berkira dalam hidup kita dapat makan, kan? Sebab apa? Keperluan badan kita, itu yang kita perlu di sekarang dunia lah. Akhirat kita akan perlu pahala. Di mana kita nak dapat pahala? Dengan kita bagi sesuatu, dengan kita infakkan. Jadi kalau kita dengan perasaan ini, kita rasa kita perlu, kita bagi kepada anak yatim, kita bagi kepada madrasah, kita bagi kepada surau, kepada masjid, kita bagi kepada orang-orang yang susah, dengan perasaan kita perlu dengan perkara ini, pahala itu kita takkan rasa terbeban untuk bagi. Bukan kata sikit, banyak pun kita rasa tak terbeban. Sebab apa? Ini keperluan saya, akhirat saya perlu benda ni. Hari ni kita terasa beban sebab apa? Kita rasa ini semua orang perlu. Ini madrasah nak perlu nak jumpa, ini mesti ada madrasah nak perlu, ini masjid pula nak pergi iklan apa-apa, ini masjid mesti ada perlu apa-apa. Sedangkan itu kita punya saham akhirat kita, tapi kita tak nampak saham tu, kan? Ni tuan-tuan yang mulakan Allah SWT. Dan nak bagi tahu kelebihan daripada hadis ini, tentang kelebihan orang-orang miskin. Masya Allah, satu benda yang paling mahal daripada mereka ialah kelebihan tentang orang-orang yang berdoa, doa-doa mereka makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kedua daripada bab ini, an Mus'ab bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ra'a Sa'd anna lahu fadlan ala man dunahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, rawal Bukhari. Satu hadis lagi tentang kelebihan orang-orang miskin. Semoga Allah Taala beri kita taufik untuk kita faham. Perawi hadis ini ialah Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab ini sahabat Nabi, Sa'ad juga sahabat Nabi, dua-dua sahabat Nabi, anak dan bapa. Maksud sahabatnya apa? Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang pernah beriman dengan Nabi, dan orang yang mati dalam keadaan beriman. Bila tiga-tiga ada sifat ini kepada satu orang, maka dia dikira sahabat Nabi SAW. Jadi kadang-kadang dalam satu zaman tu, bapaknya jumpa Nabi, anaknya jumpa Nabi, kadang-kadang atuknya jumpa Nabi, kadang-kadang moyangnya jumpa Nabi. 4 generasi jumpa Rasulullah. Kadang-kadang dalam satu keluarga, kan. Tapi yang ini, dalam cerita ni, Mus'ab tu anaknya Sa'ad dengan bapaknya Sa'ad, dua-dua sahabat Nabi SAW. Dia Mus'ab ni ceritakan tentang bapak dia. Bapak dia kata bapak dia ni ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu. Sekali bapak saya ni dapat nikmat, dapat rezeki. Wallahu alam rezekinya apa, mungkin harta, mungkin sedikit jawatan macam kita, kan. Bila dapat rezeki itu kita akan rasa ada kebanggaan dalam diri kita. Jadi ujian yang sama Allah beri kepada sahabat Nabi ni, Sa'ad ni. Bila dia dapat rezeki, dia rasa berbangga dengan rezeki tadi. Ra'a anna lahu fadlan. Dia rasa lebih daripada orang lain. Nabi tak suka perkara tersebut. Macam kita, kadang-kadang kita lebih daripada orang lain, kan. Kita kadang-kadang kita membandingkan hidup kita dengan orang. Kita ada kereta besar contohnya, kan. Orang lain tengok kita kecil. Kita nampak kita sedikit ada proud dipanggil, ada kebanggaan. Suka saya kadang-kadang bagi contoh, kalau kita bawa kereta sampai ke depan apa ni, traffic light, kereta besar.
BMW Series 5. Kereta parking sebelah kita, berhentikan traffic light juga, tengok orang pakai BLM saja, kereta Proton. Kita sedikit ada kebanggaan. Itu biasa, lumrah manusia macam tu. Orang yang naik kereta Proton macam tu juga. Dia tengok sebelahnya ada kereta kancil, dia sedikit berbangga banding dengan orang yang ada kereta kancil. Kereta kancil macam tu juga. Tengok sebelahnya orang pakai motor kapcai je, dia pun rasa, oh saya lebih lagi daripada orang sebelah. Manusia macam tu. Dan itu Allah Ta'ala uji juga perasaan ini kepada saat bila dia dapat sesuatu, maka dia rasa lebih daripada orang lain. Maka Nabi tak suka perkara tersebut. Nabi panggil Nabi Sa'ad tadi. Macam mana Nabi tak tahu? Macam mana Nabi tahu? Takkan Nabi tak tahu apa ni? Nabi tahu benda dalam hati Sa'ad. Maka ulama kata ini antara mukasyafatul qulub, antara perkara keistimewaan Nabi. Nabi tahu apa yang berada. Maknanya Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Rasulullah untuk mentarbiah para sahabat. Kerana Nabi itu tibbil qulub, dia adalah doktornya kepada hati-hati manusia. Jadi ada sifat-sifat yang tidak baik pada sahabat ni, Nabi akan tegur. Nabi akan panggil. Nabi panggil Sa'ad, tapi Nabi tak marah Sa'ad. Apa kamu ni cinta dunia apa semua tak? Sa'ad Nabi kata, Nabi bagi tahu kelebihan orang fakir. Jangan pandang rendah dengan orang fakir, dengan orang miskin. Maka Rasulullah kata, hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afikum. Wahai Sa'ad, tidaklah kamu dibantu, tidaklah kamu diberi rezeki, melainkan disebabkan orang-orang yang susah di kalangan kamu. Ni tuan-tuan, Allah bagi rezeki pada kita, Allah bantu kita hari ni, Allah bagi kejayaan pada kita, bukan sebab kemampuan kita, sebab kerja saya besar, sebab saya macam-macam ada dalam diri saya, maka Allah bagi macam-macam pada saya. Tak. Sebabnya sebenarnya kadang-kadang sebab ada orang-orang susah di keliling kita. Ada orang-orang miskin, kita bantu keluarga kita, kita bantu jiran-jiran kita, rezeki itu Allah akan bagi pada kita. Tuan-tuan kan, ini supaya peringatan pada kita. Duduk dengan orang miskin-miskin, kadang-kadang kesilapan kita. Kita ni kadang-kadang duduk dengan orang susah, Allah, kita rasa susah. Takut nanti kalau duduk dengan orang susah ni, mulalah seorang-seorang mengendeng kan, minta bantuan, minta ini. Tapi kalau duduk orang besar, orang senang, cepat je kita. Sebab apa? Kita kata ini aset ni, kabel kan. Walhal bukan maknanya kita tak boleh duduk dengan orang besar. Boleh, nak duduk dengan VIP ke tak ada masalah. Jadi perasaan itu jangan kita rasa, dengan duduk dengan mereka ni sebab inilah rezeki saya. Tak. Kita kena keluarkan pemahaman itu. Duduk dengan orang miskin, duduk dengan orang susah, sebenarnya lebih besar pada kita. Allah akan bagi rezeki pada kita, keberkatan di dalam rezeki kita. Itu Allah SWT sedikit memberi teguran kepada sahabat-sahabat melalui Nabi SAW. Dan hadis yang terakhir daripada malam ini, tentang satu lagi hadis, insyaAllah kita baca tentang hadis Usama bin Zaid. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumtu ala babil jannah fakana amata man dakhalaha minal masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nar qad umira bihi minan nar wa qumtu ala babin nar fa iza amata man dakhala an-nisa. Muttafaqun alaih. Masya-Allah. Di sini sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus tentang menceritakan tentang kehidupan akhirat. Tentang Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawinya ialah Usama bin Zaid. Sedikit kita sebut tentang Usama bin Zaid ni. Beliau ialah anak cucu angkat kepada Rasulullah. Zaid ialah anak angkat Rasulullah, Usama bin Zaid ialah cucu angkat Rasulullah. Dan antara perkara yang istimewa kepada Usama bin Zaid ini, maka para ulama kata ketika umurnya 18 tahun, Nabi dah lantik dia sebagai general tentera. Sebelum tu, waktu tu tahun 11 Hijrah, Nabi SAW ketika sakit gering, maka datang ujian kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam diuji dengan apa? Dengan macam-macam masalah negara. Orang Farsi dan Rom nak serang Madinah. Mereka kata time ni lah kita nak serang Madinah. Sebelum ni kita berperang dengan mereka, tak boleh nak menang. Time Nabi mereka tengah sakit ni kita boleh nak berperang dengan mereka. Ketika tu juga ulama kata ujiannya lagi, orang-orang yang lemah iman ini sekitar Hijaz, ada orang yang mula nak murtad, ada sebahagian negeri tak mau bayar zakat. Jadi banyak masalah. Maka Rasulullah kata antara wasiat terakhir Rasulullah, infiru jaisha Usama, keluarkan tentera Usama, selesaikan masalah ini semua dengan apa? Dengan keluarkan tentera supaya pergi menyelesaikan masalah orang yang murtad, orang yang nak tak bayar zakat, orang yang nak serang Madinah. Maka ketika itu yang dia mengepalai ketua tentera ketika itu ialah Usama bin Zaid. Ulama kata ketika itu umurnya hanya umur 18 tahun. Tuan-tuan, pemuda zaman tu 18 tahun boleh buat apa? Jadi ketua tentera. Bukan calang-calang.
18 tahun hari ini remaja kita boleh buat apa? Kan? Saya dah ada lesen motor ayah, kan? Itu anak muda kita. Kadang 18 tahun boleh duduk kat kedai kopi lebih banding daripada duduk di masjid. Duduk kat sisi-sisi. Tengok kalau kita biasa kadang kita kuliah gini, waktu-waktu maghrib, banyak anak-anak muda kita di luar. Nak datang surau masjid. Sebab apa? Bukan salah mereka, kita kurang menceritakan kepada mereka tentang siapakah pemuda-pemuda zaman dahulu. Tak ada orang yang boleh jadi ikon dalam hidup orang. Tak ada orang yang boleh jadi contoh kepada dalam hidup orang. Mereka tak tahu. Mereka hanya nampak bila buka pagi lagi buka TV, Masya Allah, Ronaldo, apa lagi, Messi. Ini orang yang diorang kenal, anak-anak kita semua, kan. Tapi kalau sebut nama Osama bin Zaid, kenal tak? Tak kenal saya. Kita tak ceritakan, kita tak apa, kita tidak memperkenalkan kepada mereka pemuda-pemudi Islam di zaman Nabi SAW, sehingga mereka tidak ada orang-orang yang boleh menjadi ikon dalam hidup mereka. Ini perlu. Dalam kita mentarbiah anak-anak isteri kita, kita banyakkan belikan kitab-kitab tentang orang-orang pejuang-pejuang Islam, Masya Allah, supaya mereka juga ada semangat agama. Itu tentang kelebihan satu orang, Osama bin Zaid. Jadi beliau berkata, Nabi SAW sekali bersabda, Nabi ceritakan kepada sahabat tentang Isra' Mi'raj. Ulama kata ada 3 perkara yang Allah SWT memberikan kepada Nabi, perkara yang khariqul adat, mencari adat ketika Isra' Mi'raj. Pertama, Nabi dijalankan daripada Mekah, daripada Madinah ke daripada Mekah ke Allah Masuk Sumat, ke Palestin. Dan yang kedua, perkara yang mencari adat, dinaikkan Nabi SAW daripada Palestin ke langit. Dan yang lebih ajaib lagi, pada malam Isra' Mi'raj itu ulama kata ditunjukkan kepada Rasulullah tentang syurga dan neraka. Sebab apa? Bukan semua orang boleh tengok, tuan-tuan. Syurga neraka ni bukan seperti bayangan kita. Kita manusia biasa tak boleh tengok syurga neraka. Kalau kita tengok ditunjukkan nikmat syurga pada kita ketika ni, jangan kata banyak, sikit saja hati kita boleh pecah. Sebab apa? Nikmat itu tak boleh mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tak boleh kita nak bayangkan, nikmat dalam syurga. Begitu juga dalam azab-azab dalam neraka tak mampu kita tengok. Tapi oleh kerana Nabi SAW itu satu orang Nabi, satu perkara mukjizat untuk dia, boleh mampu Nabi untuk tengok. Jadi Nabi ditunjukkan kehidupan syurga, kehidupan neraka. Nabi kata, bila aku duduk kat pintu syurga, fakana amata man dakhalaha minal masakin, orang yang paling banyak aku tengok dalam syurga ni siapa? Orang-orang miskin, tuan-tuan. Masya Allah. Berat di sini. Jadi kita yang kaya ni macam mana? Tak masuk syurga lah kita. Kaya tak, tuan-tuan? Boleh makan pagi, boleh makan petang, kadang-kadang kita sampai bela, kan. Nak makan apa hari ni? Senang lah tu. Ada kenderaan, ada rumah. Ni orang miskin ni orang yang kadang-kadang malam pun tak tahu nak makan apa, ya tak? Jadi Nabi kata, kebanyakan orang yang dalam syurga ini penduduknya ialah orang miskin. Jadi orang-orang kaya masuk syurga tak? Nabi kata masuk juga. Ashabul jadi mahbusun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang kaya masuk, tapi mereka masuk dalam keadaan mahbus. Apa maksud mahbus? Mereka tertahan. Ada roadblocknya, ada dia punya checkpoint dia. Bukan senang kita nak lepas. Sebab apa? Banyak soalannya, tuan-tuan. Lagi banyak nikmat, lagi banyak soalan. Soalan tentang nikmat ni ulama kata simple je, akhirat. 2 soalan saja. Apa soalan dia? Min aina tuksibuhu wa min aina tunfiqu. Mana kamu dapat harta kamu? Mana kamu belanjakan harta kamu? Kan? Setiap nikmat tu ditanya itu. Ni kamu dapat mana ni? Kan, surau bagi kat saya. Mengapa kamu, untuk apa kamu minum? Untuk saya dapat mengajar. Itu dia punya, maknanya betul. Dia punya cara dapat pun betul, cara guna pun betul. Setiap nikmat, 1 sen dapat mana kamu dapat? 1 sen ni mana kamu belanja? Kadang-kadang Masya Allah kerja kita bagus, tapi cara pembelanjaan kita tak betul. Kadang-kadang cara kerja kita bagus, cara pembelanjaan betul, tapi cara kita ambil tu tak betul. Macam mana cara kita ambil tak betul? Kerja bagus, jam 8 masuk, tapi kadang-kadang kita lambat, jam 10 baru kita masuk. Sebab apa? Itu kerja-kerja yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam amanah yang diberi kepada kita. Azan dulu.
La ilaha illallah Rasulullah. Sama sikit ya. Jadi Nabi SAW bersabda, washabul jaddi mahbusun. Orang-orang ada pun orang-orang yang kaya, orang-orang yang senang, mereka akan ditahan. Tahan kenapa? Kerana setiap nikmat itu akan dihisap oleh Allah. Nabi SAW sabda, inna halalaha hisabun wa inna haramaha azabun. Kehidupan dunia ini yang halalnya akan dihisap, yang haramnya akan diazab, tuan-tuan. Lagi banyak nikmat yang kita akan dapat, lagi banyak kesoalan yang kita akan dapat ditanya di akhirat nanti. Kehidupan dunia tidak sama dengan kehidupan akhirat. Kehidupan di akhirat ni soalannya Masya Allah secara detail. Setiap satu akan ditanya oleh Allah. Kalau kita, Nabi SAW ajar kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sebab kalau Allah SWT hisab kita dengan hisab yang apa? Hisab yang ketat, hisab yang secara detail, Masya Allah, tak terlepas kita, tuan-tuan. Terlalu banyak nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita telah sia-siakan, dan kita telah belanjakan di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Ni tentang nikmat. Tapi hakikatnya orang-orang beriman tetap akan masuk syurga. Bezanya lambat dan cepat. Orang miskin lagi cepat, sebab hisabnya kurang. Orang kaya lagi banyak dia punya nikmat, maka lagi lambat dihisab. Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim lan nar. Bila Nabi selepas itu Nabi SAW bersabda, selain daripada ahli-ahli syurga yang kaya dan miskin, ahli syurga yang kaya dan miskin mereka dimasukkan ke dalam syurga, dan selain daripada itu selain daripada orang beriman, maka orang-orang ahli neraka ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan Nabi SAW sabda, bila mana aku duduk kat pintu neraka, fa iza amata man dakhala an-nisa, aku dapati orang yang paling banyak dalam neraka ini ialah perempuan. Allah Akbar, kan? Wanita. Jadi kita yang lelaki ni boleh duduk dalam zon selesa lah. Saya yang masuk dalam neraka ialah perempuan. Banyaknya perempuan. Tak, tuan-tuan. Para ulama kata maksudnya ialah di sini mudahnya perempuan itu dimasukkan ke dalam neraka. Tapi apa yang perkara yang kita kena tahu, setiap wanita yang dimasukkan ke dalam neraka, dia akan menarik 4 orang lelaki daripada ahli keluarganya. Dia akan menuntut. Satu orang perempuan dia akan tarik suami dia, akan tarik siapa lagi? Bapak dia, adik-beradik lakinya, dia akan tarik bapak mertua dia. Jadi bukan maknanya orang perempuan je masuk neraka, banyak orang perempuan, kita orang lelaki pun relax. Tak. Hak tanggungjawab perempuan itu di bawah kita. Nabi SAW sabda, ifu anfusakum fa iffatu nisaikum. Peliharalah diri kamu, maka Allah akan pelihara keluarga kamu. Nakodanya kita, tak betulnya mereka sebab tak betulnya kita. Ni tanggungjawab, tuan-tuan. Buat perempuan ni benda yang bukan main-main. Tak? Perlu kita kena tarbiyah, perlu kita kena jaga dengan baik hak-haknya. Hak-hak perempuan tak banyak banding dengan hak-hak lelaki. Hak perempuan ni sikit. Bahkan Nabi kata dalam satu hadis dalam Tirmizi, seperti mana dalam hadis ini Bukhari ini, mudahnya perempuan itu masuk neraka, sebaliknya orang yang paling mudah masuk dalam syurga pun orang perempuan. Nabi kata 4 perkara saja perempuan buat, tak banyak hak dia. Man samat syahraha wa sallat khamsaha wa ata'at zawjah wa hafizat farjaha. 4 perkara. Siapa yang Nabi kata jaga sembahyang 5 waktu antara di kalangan perempuan, jaga puasanya Ramadan, ata'at zawjah mentaati suaminya, wa hafizat farjaha jaga kehormatannya, qila laha udkhulil jannata min aini syi'ti. Boleh, maka syurga akan mengatakan kepadanya, boleh mana-mana kau masuk, nak pintu mana yang kamu nak. Mudah perempuan nak masuk syurga. Selesaikan 4 perkara. Jaga sembahyangnya, jaga puasanya, taat suaminya. Tapi dalam taat suami ni banyak perempuan tergelincir. Nabi kata dalam hadis Bukhari disebut dalam Kitabul Iman, sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa ramainya perempuan itu dimasukkan ke dalam neraka? Maka Nabi kata, likasratihinna kufrihinna ila ashiratihinna. Banyaknya perempuan-perempuan itu mengkufuri suami-suami mereka. Tu dosa dia. Banyak sebab yang banyak orang perempuan masuk dalam neraka. Maksud mengkufuri apa? Adakah orang perempuan ni kena beriman kepada suami macam dia kena beriman kepada Allah? Tidak, ulama kata bukan begitu maksudnya. Tapi nak bagi tahu, satu orang perempuan yang tidak mentaati suami, dosa itu begitu berat, seolah-olah Nabi menggunakan dengan perkataan kufur.
Tidak sampai kepada kufur, tapi beratnya dosa itu kerana tidak mentaati suami. Dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau aku suruh untuk perempuan ini sujud pada manusia, sujud kepada manusia yang lain, saya aku akan suruh perempuan ini akan sujud pada suaminya. Besarnya hak si suami, mentaati suami tersebut. Tapi dalam masalah itulah banyak orang perempuan tergelincir. Paling mudah taat suami, jaga semayang, jaga. Hak perempuan tak banyak. Hak yang kita lelaki banyak. Hak negara, hak apa ni, hak jiran, hak jihad. Ini semua tanggungjawab lelaki, bukan tanggungjawab perempuan. Hak kerja, orang perempuan sikit, tapi sikit tu kadang-kadang dia terlepas pandang. Kadang-kadang kahwin 20 tahun, 30 tahun, rasa hormatnya hilang. Ya tak? Ini kena perlu baiki. Kita kena bantu dia. Jangan kita pula salahkan dia. Kamu tak hormat saya. Kadang-kadang kita tak ada toleransi pada isteri kita. Kitalah sebagai nakoda yang kena jaga elok, supaya mereka juga boleh menjadi ahli syurga. Bila mereka jadi ahli syurga, kita sendiri tak ada tuntutan di akhirat. Tapi kalau mereka dah mula mengingkari kita, sifat-sifat ahli neraka tu ada tuan-tuan, kita sendiri akan terlibat di akhirat. Dan teringat lagi satu hadis Nabi SAW, kita tutup dalam bab ini. Nabi kata, lam sinfani min ahli nar. Ini juga antara perkara-perkara yang banyak menyebabkan orang perempuan ni masuk neraka. Sinfani min ahli nar lam arahuma qablahuma. Dua jenis orang yang aku tak pernah tengok di dunia ini, Nabi kata, tapi aku nampak di akhirat. Daripada golongan ahli neraka. Siapa dia? Pertama, raja yang zalim. Kedua, nisaun kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi macam tak berpakaian. Nisaun kasiyatun ariyatun, ada pakaian tapi macam tak ada pakaian. Zaman Nabi kata, aku tak pernah tengok kat dunia, tapi di akhirat aku nampak mereka ni diazab dalam neraka. Zaman ni wujud tak orang macam ni? Zaman ni lah. Kalau tengok orang perempuan kat luar tuan-tuan, kadang-kadang kita pun boleh geleng kepala. Ada pakaian tapi macam tak cukup pakaian. Bukan sebab tak ada duit. Yang makin singkat tu makin mahal. Tak? Ini tanggungjawab siapa ni? Bukan tanggungjawab orang perempuan, kita tanggungjawab orang lelaki. Kena jaga mereka. Jaga mereka, ahli keluarga kita jaga daripada aurat-aurat mereka dia tidak didedahkan. Yang orang-orang yang luar daripada keluarga kita tundukkan pandangan. Ulama kata kesan mereka tak buka aurat kerana kita kesan tidak menjaga pandangan kita. Orang lelaki tak jaga pandangan dia, maka wanita-wanita akan mendedahkan apa yang ada dalam diri mereka. Tapi kalau kita tundukkan pandangan kita, maka mereka akan rasa mereka dihormati, mereka akan jaga pakaian mereka. Kesan tuan-tuan kan. Ini dua perkara yang menyebabkan Nabi SAW kata banyaknya orang perempuan dimasukkan ke dalam neraka. Moga-moga dengan serba sedikit perkongsian kita pada malam ini tentang kelebihan orang-orang fakir, serba sedikit tanzir atau peringatan untuk orang perempuan, moga menjadi asbab hidayah, juga menjadi asbab untuk kita dapat perbaiki amalan-amalan kita. Boleh insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah SWT, serba sedikit kekurangan saya minta maaf kepada tuan-tuan. InsyaAllah ada apa-apa soalan sebelum tutup majlis kita? Saya rasa dah sampai 7.30. InsyaAllah kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Rasulullah Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.